Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan muallif Khamsumi'ah Sunnatun min Sunanis Salah, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Begitu juga dengan orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah daripada orang-orang yang kita kenal, ibu dan ayah kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai. Dan Allah Subhanahu, mudah-mudahan kita minta juga Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala agar disenangkan segala urusan kita, dunia kita, akhirat kita. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi ashabi wa azwaji wa ahli baitil mutahhirin sayyidina Fatimati Zahra, Hasan wa Husain wa Ali Murtada wa jami'i sadatina Ali Ba'alawi, wa ila ruhi sahibi hadzal kitab Al-Imam Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجيراننا وأصحابنا ومن ينتسب إلينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله الكريم المنان يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويتقبل جميع آمالنا ويقضي جميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى سلفنا صالح. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sunnah yang keberapa tuan-tuan? Ha? 121. Membaca surah yang panjang pada salat zuhur dan subuh jika salat bersendirian, atau makmum redha imam membaca panjang. Baik. Antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah-surah yang panjang pada salat zuhur dan subuh jika salat ianya bersendirian. Kalau sekira mana ianya berjamaah, imam tu kena dapat redha jamaah dulu. Redha jamaah. Tapi biasanya kalau imam itu orang yang semayang hak tula je, tak ada orang lain, maka sekali redha cukup memadai. Tapi kalau masjid itu masjid tepi jalan, masjid orang ulang alik,
orang lalu berhenti semayang, orang lalu berhenti semayang, maka setiap kali jamaah, imam kena minta izin dengan makmum untuk membaca panjang. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Mas'ud al-Ansari qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. Ajib. Satu ketika Sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari, kata beliau, datang seorang lelaki jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Apa hal? Ya Rasulullah, dia sembahyang jadi imam ya Rasulullah. Dia baca panjang salat subuh ya Rasulullah. Dia baca panjang sangat ya Rasulullah. Jadi makmum ni terus mengadu kepada Rasulullah. Artinya dalam hadis ni nak menceritakan bukan pada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada masjid Rasulullah SAW. Artinya di kawasan lain. Baik. Dia mengadu dengan Rasulullah. Jadi Nabi pun pada suatu ketika Nabi berkhutbah. Kata Sayyidina Abi Mas'ud al-Ansari, aku tak pernah lihat semarah-marah Rasulullah di dalam ceramah dia ni, kecuali apabila Nabi akan menekankan bab ni. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin, kamu ni penyebab kepada ramainya manusia tak masuk dalam Islam. Kamu ni penyebab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyujiz, maka sederhanakan, ringankan. Fa inna min waraihi, kerana sesungguhnya di belakang kamu itu ada orang yang tua, ada orang yang dhaif, ada orang yang memerlukan hajat, nak pergi berak lah, nak pergi ni lah, nak pergi situ. Kamu pula baca surah Baqarah. Contohnya gitulah. Nabi kata Sayyidina Abil Mas'ud, aku tak pernah nampak Nabi marah sebegitu di dalam khutbah, kecuali khutbah apabila Nabi nak menceritakan kamu ni penyebab kepada manusia tak datang ke dalam Islam. Kamu ni penyebab kepada manusia ini lari daripada masjid. Sebab apa? Kamulah yang menyebabkan kamu membaca panjang sangat. Itu dia. Jadi dalil daripada dalil ini memberi erti bahawa di dalam salat jangan panjangkan. Imam jangan panjangkan. Kalau imam tu panjang, makmum di belakang tu ketuklah kepala imam tu. Boleh tuan? Biasa kan kita dekat belakang, kalau kita sembahyang, orang datang belakang dia sip kita, betul? Dia pegang bahu kita untuk nak mengatakan dia itu makmum kepada imam, kepada kamu. Tapi lah ni bukan. Imam tu baca panjang, sekeh sikit kepala dia. Baik. 122, membaca surah yang sederhana panjang pada solat asar dan isyak. Isyak jangan terlalu panjang sangat. Ini berlaku sebabnya gini. Zaman Rasulullah SAW, orang Arab ni,
orang Arab, bila matahari terbenam je, biasanya orang akan tidur. Orang Arab. Jadi apabila terbenam, orang akan tidur. Jadi orang Islam yang tinggal. Jadi mereka sembahyang maghrib dengan isyak dalam keadaan mereka boleh menyaringkan suara mereka. Jadi isyak tu jangan terlalu lama. Sebab mereka nak rehat, mereka nak tidur, besok pagi mereka nak bangun. Subuh lagi. Gitu. Jadi isyak jangan terlalu lama. Sederhana, kata Nabi SAW, sederhana panjang. Baik. Surah apa? Daripada surah Abasa sampai suratul Lail. Daripada Abasa wa Tawalla, panjang dia lah. Abasa sampai suratul Lail. Maksudnya wal laili idza yaghsha. Tu. Itu surah yang paling afdal dalam asar dan isyak. Baik. 123, sunnah yang 123. Membaca surah-surah yang dituntut pada sesetengah keadaan. Baik. Kita ada beberapa tempat yang dituntut untuk kita membacanya. Baik. Seperti sujud sajadah pada Jumaat pagi. 1. Kemudian kita dituntut untuk membaca Hal ataka hadithul ghashiyah dan sabbihisma rabbikal a'la pada Jumaat. Imam dituntut untuk baca sabbihis dengan a'la. Dalam hadis yang lain juga imam dituntut untuk membaca Yusabbihu lillah suratul Jum'ah dan surah Munafikun dalam salatul Jum'ah. Dituntut juga dalam hari raya, salat hari raya, dituntut untuk membaca suratul Qamar dan suratul Qaf. Ini dituntut. Ini semua ada hadis-hadis yang, sebab itu dekat dalam sini kata membaca surah-surah yang dituntut pada sesetengah keadaan. Pada sesetengah keadaan. Kata dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan hinun minad dahri. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu akan baca pada hari Jumaat subuh, Nabi akan baca alif lam sajadah dan juga hal ata 'alal insan. Ini antara sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian gini. Ada kala, yang ni kena faham Ada kala kita kena fahamkan jamaah. Sunnah yang ke-124, tekun membaca surah yang tertentu pada tempatnya. Di sini ada satu permasalahan besar. Permasalahan dia apa? Ada kalanya kita kena beri kefahaman kepada makmum bahawa apa yang kita baca di dalam solat subuh Jumaat pagi, sajadah dan hal ata 'alal insan ni, ini adalah sunnah, bukan wajib. Kena beritahu. Supaya apa? Supaya jangan pula makmum ni dia ingat Jumaat je alif lam sajadah dan apa dia panggil ni? Insan. Itu kena bagi ingatan. Sebab itu dalam ni dia kata tekun membaca surah yang tertentu pada tempatnya dalam masa yang sama kita beritahu kepada makmum. Beritahu kepada makmum. Sebab itu antara benda yang baik ketika imam sembahyang Jumaat,
Sebelum sembahyang Jumaat, imam dia datangkan beberapa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Jumaat. Contoh, imam ataupun pentazkirah sebelum Jumaat tu didatangkan beberapa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Jumaat tu, apa yang ada, agar jamaah ni jangan pula, sebab saya pernah berlaku, bukan saya cerita, bukan main-main. Ketika saya belajar hafiz dulu dekat Jeram, Masjid Jeram tu, setiap Jumaat kita kena datang daripada balai dakwah tu, kena jalan kaki 1 kilometer lebih lah, jalan kaki setiap Jumaat. Sampai masjid, kita ni dah boleh ajuk imam tu. Setiap Jumaat nama dia Allahyarham Imam Yaakob. Saya nak bukan cerita keburukan, saya nak cerita inilah yang berlaku. Kalau imam tu jadi je Imam Yaakob ni Allahyarham, nanti lepas semayangnya kita ajuk. Dia setiap kali jadi imam, dia mesti baca Sabbih dengan Hal Atah. Tak ada surah lain. Jadi kita pun ajuk dia. Dengan suara dia lah, kita ikutlah apa kan. Macam-macam. Jadi, satu, kita dah anggap seolah-olah ianya satu kewajipan pula. Kenapa dia asyik baca suatu surah? Tak ada surah lain ke Jumaat ni? Nampak? Jadi, benda ni berlaku pada saya sendiri. Jadi, apabila dalam sunnah Nabi kata tekun membaca surah yang tertentu pada tempatnya, maka di situ perlu pemberitahuan kepada masyarakat. Perlu pemberitahuan kepada masyarakat bahawa apa yang kita baca adalah sunnah, bukan wajib. Dan kalau boleh, tukarkan 3 kali Jumaat Alif Lam Mim Sajadah dengan Insan. Jumaat yang keempat baca surah biasa. Jumaat yang keempat baca surah biasa. Seminggu. Sebulan seminggu. Gitu. Jadi bukankah di sini pun kita buat 3 kali Yasin, 1 kali Kahfi, betul? Buat macam tu, buat style. Kita nak, dalam masa sama kita nak memberitahu, kita nak ajar. Sebab bukan semua yang sembahyang sini ni semua yang datang majlis. Tuan-tuan okeylah, yang datang majlis tahulah. Yang tak datang majlis, subuh je sembahyang 3 rakaat. Ada. Apa subuh Jumaat je 3 rakaat? Aku pelik betul masjid tu. Berlaku. Subuh Jumaat 3 rakaat. Aku tak tahu masjid tu sesat, aku rasa lah. Jadi benda-benda macam ni kena ajar. Baik. Dikatakan oleh Al-Faqih Ibn Yunus, sekarang ini orang awam telah menyangka bahawa membaca surah Alif Lam Mim Sajadah dan Al-Insan pada solat subuh hari Jumaat adalah wajib. Bahkan mereka mengingkarkan orang yang meninggalkannya. Kenapa kau tak baca surah Insan dengan surah tu? Bahkan ada orang yang mengingkarkan. Kau tak baca surah tu, tak sah solat subuh. Pula dah. Jadi seolah-olah dah jadi wajib. Nampak? Dekat situ kita kena tak, cara ni dalam dakwah Rasulullah SAW ni berbeza-beza. Jadi cara bagaimana kita nak masukkan lemah lembut mau'izatil hasanah itu dengan cara yang pelbagai agar orang tak sakit hati, orang tak
membenci orang, tidak lari daripada masjid orang, gitu. Jadi kita memperbagaikan cara. Baik. (125) Mendahulukan surah yang warid di dalam hadis daripada surah yang tidak warid. Baik. Mendahulukan surah yang warid daripada hadis, daripada surah yang tidak warid. Baik. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak surah-surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Okay, Nabi baca pada Zuhur gini, Nabi baca pada Asar gini, Nabi baca pada Maghrib gini, Nabi pada Isyak gini, Nabi pada Subuh gini. Baik. Surah-surah ini ada di dalam hadis dan diamalkan. Baik. Ada surah yang Nabi tak baca. Tak adalah disebutkan. Tidak disebutkan. Bukan Nabi tak baca, Nabi baca. Cuma tidak disebutkan dalam hadis. Maka para ulama mengatakan kita mengambil yang ada di dalam hadis itu lebih afdal daripada kita ambil yang tidak disebut di dalam hadis. Manakala Quran itu semuanya boleh baca, tak ada masalah. Semua boleh baca. Cuma kita baca tu, ketika kita baca, aku nak baca seperti mana bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat dekat situ baca Quran dapat pahala, ikut Nabi pun dapat pahala yang lain. Itu. Baik. Dan yang paling penting, ini saya nak kena fahamkan benar-benar. Tadabbur dan memahami bacaan Al-Quran. Baik. Saya nak tanya secara ikhlas semua yang hadir di sini. Ayah-ayah ketika baca Fatihah, apa yang kita fikir? Imam ketika baca Fatihah, ini saya nampak, wallahu alam. Saya tak tahu hati tuan-tuan, saya tak tahu. Bukannya saya wali nak tengok-tengok tu. Baik. Tapi yang saya yakin, kebanyakan kita apabila baca Fatihah, jadi imam, yang kita fikir, yang terlintas dalam otak adalah, yang ni kena panjang ni. Ini kena pendek ni. Ini kena tekan dekat iya tu. Kita akan fikir dalam otak kita tajwid. Setuju ataupun tidak? Betul tuan-tuan? Jadi kita ni dalam sembahyang, kita akan pergi kepada tajwid. Sebab itu kadang-kadang saya marah orang yang mengajar tajwid. Kena faham faham. Jangan ambil separuh perkataan saya. Kena faham betul-betul. Bukan tajwid. Saya baca bertajwid, bukan saya tak baca bertajwid. Tapi jangan jadikan tajwid tu itulah dia semata-mata Quran. Itu yang kesalahan kita sekarang. Sikit-sikit tajwid, sikit-sikit tajwid, sikit-sikit tajwid. Imam Syafi'i kata ilmu tajwid tu ilmu satu hari je. Jadi jangan. Tuan-tuan, cari di dalam apa sahaja kitab fiqh. Kalau panjangkan mat asli, pendekkan mat asli. Pendekkan tak boleh, panjangkan. Kemudian pendekkan mat mat jaiz munfasil, mat wajib munfasil. Batal tak sembahyang?
Dia yang batal ni apabila kita buang satu huruf. Apabila kita tidak sabdukan. Itu batal. Iyyaka. Tapi kalau kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak ra tu tak ada sabdu, batal lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu ada alif. Kita pendekkan. Angalamin. Kalau saya pernah dengar dulu. Saya dijemput untuk ceramah di sawah sempadan apa? Belah-belah atas sikit tu lah. Sekincan tu, area situ lah. Masjid lama. Masjid tu kat tengah-tengah sawah tu. Tapi cantik masjid tu. Masjid lama. Imam dia sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia menjauh cepat betul. Banyaklah. Tapi tak kisahlah jalan je. Kemudian dia yang menjadi masalah ni, kalau sabdu tak panjang, kalau kita buang mad asli, itu je. Yang lain sah je sembahyang. Saya tak tahu, wallahu alam lah, tapi saya nampak cara gaya lah. Saya mengajar tajwid. Saya mengajar tajwid kepada seluruh guru-guru Kafah Negeri Perak. Saya mengajar tajwid untuk seluruh guru-guru Kafah Negeri Kedah. Masa tu lah, zaman tu. Tapi lepas saya dah belajar, saya kata tajwid ini ilmu yang tak ada apa-apa. Ilmu untuk memperbetulkan bacaan yang bukan membatalkan solat. Ilmu untuk memperbetulkan bacaan, tapi kalau salah tidak batal salat. Boleh faham? Kalau kita tak ada qalqalah, tabbat yada abi lahabin wa tab, batal tak salat? Kalau kita watab, batal tak salat? Tak ada qalqalah, batal tak? Tak batal. Jadi kita ni, saya tengoklah ustaz. Saya bukan marah, silakan. Tapi jangan jadikan ia sebagai satu apa? Bukan mesti kita kena baca dengan bagus. Tapi jangan sampai otak kita tu di brainwashkan, sembahyang tu ini alif lam alham. Jadi ini alif lam qamariyah. Kemudian masuk lagi sini hukum dia sini, astagfirullah. Kita dah cerita daripada alif alhamdulillah sampai habis tu, kita cerita pasal hukum tajwid. Sedangkan itu is not the point of Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. The point of Allah Subhanahu wa taala reveal Al-Quran adalah untuk tadabbur ma'ani. Kamu faham maksud apa yang dibaca. Itu sebenarnya mana ada dalam Al-Quran cerita pasal tajwid. Tuan-tuan cari. Daripada zaman Nabi SAW sampai ke zaman para sahabat tabi'in. Kalau saya Wahabi lah, tajwid bid'ah. Contohlah kan saya kata. Mana ada tajwid dalam zaman Nabi SAW? Tapi saya kata kalau saya Wahabi lah.
Tapi saya bukan Wahabi ya. Ilmu, bila ilmu silakan belajar, tak ada masalah, belajar. Tapi jangan jadikan utama. Jangan jadikan ia priority. Belajar benda lain dalam Al-Quran. Cari makna-makna dia. Sekarang ni, tuan-tuan pastikan, contohlah ni saya bagi satu cadangan. Setiap orang daripada kita kena hafal sekurang-kurang Wadduha sampai habis Qul a'udzu birabbin nas tu, kita tahu makna bahasa Melayu dia. Tuan TMB, sempat tak masa saya jadi imam tarawih dekat sana? Nah, saya jadi imam tarawih dekat TMB Kapar. Tahun bila saya pun tak ingat. Saya jadi imam tarawih, saya akan ceramah setiap kali 4 rakaat, 2 rakaat saya akan ceramah. Ceramah saya pendek je. Saya punya sistem, saya nak orang faham apa yang dibaca. Sebab itu maksud daripada Al-Quran. Jadi rugi kita tak baca, kita baca Al-Quran, kita tak faham. Rugi. Jadi mulai sekarang, balik rumah, buka Wadduha. Okey. Wadduha, demi waktu duha. Tak apalah, kita ambil yang makna terjemahan pun okeylah. Wal-laili idza saja, dan malam apabila ianya tertutup dengan matahari. Malam apabila dia menutup matahari tersebut. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi benda-benda macam tu kita kena hafal. Sebab itu surah-surah yang biasa kita baca. Ataupun yang kita kata, oh Ustaz, saya hafal 2 surah aja Ustaz. Qul ya, qul huwallah. Okey, cukup. Tak apalah, baca je lah. Yang penting kita tahu apa yang kita baca. Tajwid ni, baca dengan tajwid. Saya tak marah. Baca dengan tajwid. Tapi jangan jadikan priority. Itu je. Sebab saya kesian. Saya ni hafiz Al-Quran. Jadi kita ni, saya ni alami benda ni. Bukan saya alami. Maksudnya apa? Saya bila dulu masa mula-mula lah. Saya pertama kali saya jadi imam tarawih dekat Teluk Pulai, Kelang. Tahun 95 ke 4 macam itulah kot. Umur saya masa tu baru 14 kot, 15 macam itulah. Masa tu surau kayu. Jadi imam tarawih. Tapi masa tu kita semayang. Satu lagi, imam tarawih, ketika dia baca Al-Quran, ketika dia semayang, dia sembahyang Allahu Akbar. Ketika dia baca, dia akan lihat ayat apa yang lepas ni, ayat apa lepas ni, ayat ni apa lepas, betul tak? Jadi supaya ayat tu betul. Okey. Orang yang hafiz Al-Quran, yang alim, walaupun dia hafiz, dia takkan baca dengan hafalan. Dia kata, aku baca tengok Al-Quran, aku akan faham makna Al-Quran. Tapi kalau aku baca tak tengok Al-Quran, aku nak tengok ayat ni lepas ni berhenti. Ayat ni lepas ni apa? Ayat ni lepas ni apa? Ayat ni. Itu. Jadi kita dah rugi dekat situ. Boleh faham? Sebab itu lebih bagus imam hafiz letak Quran. Supaya dia baca, dia tak perlu nak ingat. Tapi dia boleh faham, dia baca dengan
dia baca dengan keadaan dia faham apa yang dibaca. Satu. Yang kedua, ini saya hadir, tuan-tuan, di Hadramaut tahun 98. 98 je lah, 98. Saya sampai itu Ramadan. Saya sampai di Hadramaut Ramadan. Jadi semayang tarawih. Hari kira sampai tu 6 Ramadan. 4 hari perjalanan daripada Sana'a nak sampai ke tempat Terim. Sampai sana, buka puasa apa semua, tarawih. Tarawih tu tuan-tuan, ini saya jadi gila tuan-tuan masa ketika tu. Imam Al-Habib lah, Habib Umar, depan Al-Quran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dibaca satu ayat. Ayat tentang neraka. Bila dibaca ayat tentang neraka ni, 2-3 ayat dibaca, orang kat belakang, boom, boom, tergulik. Sana, saya kata gila. Saya kata mula-mula ni baru sampai ni, baru kita mana tahu apa-apa kan. Jadi rupa-rupanya orang yang baca tu, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan orang yang belakang makmum ni semua merasa keadaan dia. Ketika dia baca tentang neraka, orang-orang yang belakang ni, yang berdosa ni, dia rasa dia ni dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak tahan dia, boom, pingsan. Boom, pingsan. Sampai-sampai kadang-kadang tu tuan-tuan, soft, satu soft tu 10 orang, soft sana 10 orang. Boom. Jadi apabila saya lihat keadaan, saya lihat gini-gini, saya kata, apa yang menyebabkan orang ni semua? Nak kata sihir, bukan sihir, ni mana ada sihir? Baca Quran. Hal orang yang membaca itu, ketika mana dia baca, dia bukan baca dengan tajwid pun, baca tajwid biasa je. Tapi hal keadaan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hal keadaan dia memahami apa yang dia baca, menyebabkan seluruh makmum itu yang khusyuk, yang merasakan hal sebenarnya. Itu. Jadi tadabbur itu penting. Faham itu penting. Menjiwai itu penting. Menjiwai itu penting. Jadi pastikan wadduha sampai kepada Qul a'udzu bin nas tu kita faham, kita apa, maksud-maksud dia, makna-makna dia kita faham. Baik. Fadal. Okey. Tartil adalah kamu itu membaca satu huruf satu huruf. Membaca satu huruf satu huruf. Setiap huruf ada masing-masing makhraj dia. Setiap huruf ada maqam dia masing-masing. Itu maksud tartil. Jangan kamu gabungkan antara satu huruf dengan satu huruf tanpa ada sebarang sebab.
Orang Arab di Hadramaut baca pun lagi teruk. Saya sampai-sampai kata, apa punya baca ni macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan, kalau saya baca, tuan-tuan akan gelak semua tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu style baca, style. Dan semua sama. Semua orang macam tu sama. Diorang baca dengan makna, bukan baca dengan tajwid. Itu dia. Itu beza diorang. Diorang baca dengan makna. Makna ikut rentak hati diorang tu. Tapi diorang tidak tinggalkan tajwid. Tajwid tetap tajwid. Jadi berbezalah. Sebab itu saya tengok orang Arab yang faham, mereka tidak terlalu tekan kepada tajwid, tapi mereka tekan kepada makna, sehingga kan orang yang berada di belakang tu, saya tanya dengan orang yang pingsan ni dalam semayang ni, saya tanya dia, kau ketika pingsan kau buat apa? Apa yang kau rasa, kenapa tiba-tiba kau pingsan begitu, kau menjerit apa sebagainya? Dia kata, saya ketika semayang tu, saya khusyuk kepada Allah SWT, ketika tu saya dibakar. Saya dibakar di dalam api neraka. Dalam sembahyang tu. Cerita pun memang tengah baca tu tentang api neraka. Dia dibakar. La ilaha illallah. Jadi macam mana? Apa nak kata? Itu hal orang yang sembahyang. Khusyuknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tok gurunya, Habib Omar, Abu Bakar bin Salim. Ada satu masjid, dia Habib Abu Bakar bin Salim ni ada masjid dekat Inat. Dia takbir Allahu Akbar, mihrab pecah dua. Mihrab tu pecah dua. Sampai sekarang mihrab tu dinampak pecah tu, dia gam tengah-tengah. Sampai sekarang. Jadi hal keadaan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuatkan hal manusia di belakangnya semua berada dalam halnya. Semua orang yang dalam saf tu, jamaah tu, berada dalam hal imam. Sebab itu imam dhamin. Imam penjamin. Ingat tu kalimah tu. Imam penjamin. Maksudnya apa? Sekarang ni kan, bukankah kita, kalau kita sembahyang seorang, kita mesti letak satu tiang ke, satu sutrah ke depan. Itu kalau kita sembahyang seorang. Tapi kan sembahyang jamaah, satu soft ni, yang duduk dekat ujung tu, mana ada depan ni, mana ada apa? Tapi pasal imam, dia dhamin kepada semua jamaah di belakang. Tu ingat satu. Imam dhamin. Muazzin ma'mun. Bukan ma'mun. Memegang amanah. Makmum, bukan makmum. Muazzin pegang amanah. Imam menjamin. Semua dosa makmum imam tanggung. Sebab itu makmum kalau tak sembahyang, tak buat apa? Tak buat sujud apa? Allahumma salli wa sallim alaihi. Tak buat tasyahud awal lah. Makmum dia baca pada waktu yang bukan patutnya membaca.
Semua kesalahan makmum, yang menjamin siapa? Imam. Itu. Sebab itu imam jaga. Saya ketika mana saya jadi imam nazir Masjid Puncak Alam, setiap imam saya uji dulu. Saya test diorang dulu. Engkau boleh tak engkau menjamin ke semua makmum? Itu dia. Boleh, sila boleh imam. Tak boleh, get out. Jadi kena faham Al-Imam Dhamin. Kena menjamin ke semua makmum. Selepas ni insyaAllah kita tengok imam kita sembahyang Allahu Akbar je, ni pecah ni. Pengurusi pula mengamuk pula ni. Wallahu a'lam bissawab. Dah terlebih dah ni. Asal tak azan? Asal tak bunyi? Oh. Okey, cukuplah kita setakat tu. InsyaAllah kita sambung kepada akan datang insyaAllah 127. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمول الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي وارحمهما كما ربونا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد والشرف والدرجة العظيمة في محمد. استوى عددنا fakum fa'inat tasfiya sufun taman sholah. Lurus dan rapatkan saf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.